نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين أما بعد. Pertamanya marilah kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah taufiknya kepada kita semua, diberi juga kepada kita sihat, afiat, kelapangan masa, dapat bersama-sama lagi pada petang ini untuk kita teruskan pembincangan ataupun pengajian berkenaan dengan usul qiraat Hamzah ataupun kita sebut sebagai manhaj qiraat Hamzah yang sama-sama telah kita ikuti sebelum ini sebanyak 5 episod. Jadi pada petang ini masuk episod yang ke-6 ataupun pertemuan yang ke-6 ya. Jadi mudah-mudahan semua yang ikuti pembincangan ini dapat kefahaman yang jelas apa yang telah dibincang sebelum daripada ini, dan kalau ada yang masih lagi kurang jelas, kurang faham, bolehlah tanyakan nanti bila Ustaz buka sesi soal jawab nanti insya-Allah ya. Okey. Pada petang ini kita masuk pembincangan tajuk yang baru, pembincangan tajuk yang baru. Dan sebelum itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kita sama-sama ucap ribuan terima kasih kepada Datin Raja yang telah menganjurkan program ini di bawah RH Qiraat Center, pembincangan berkenaan metodologi qiraat. Yang malam tadi adalah riwayat Qulun, yang petang ini pula adalah qiraat Hamzah. Itu juga adalah kerana tuan-tuan dan puan-puan semua para asatizah beri sokongan kepada program ini. Maka daripada sokongan tuan-tuan dan puan-puan itu, kerjasama yang tuan-tuan dan puan-puan berikan, insya-Allah program ini akan berterusan dan diteruskan lagi lah ya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat istiqamah, dapat tambah ilmu berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan qiraat, Okey. Baik, Ustaz akan share di skrin. Sebelum itu Ustaz sebut juga ialah kepada yang masih lagi belum masuk dalam private group Facebook, dia boleh masuk dalam grup tersebut. Cuma ada soalan jawabnya Hamzah, itu saja. Jawabnya Hamzah. Tak perlu jawab panjang lebar, tak perlu jawab yang selain daripada Hamzah. Okey. Mungkin Kak Lina boleh, Ustaz tak sempat nak copy tadi. Kalau dapat kopikan semula dari link Facebook, masukkan dalam ni, post sekali lagi. Tujuannya Ustaz nak tuan-tuan dan puan-puan cuba ikuti lagi, tonton sekali lagi kalau ada yang kurang jelas, tonton beberapa kali sampai faham. Ya. Kalau Ustaz tengok view tu tak banyak lagi. 10 orang, 17 orang. Okey, jadi mungkin ramai lagi, kalau boleh cuba tengok supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh clear yang apa kita dah bincang sebelum ni. Baik. Tajuk yang akan kita bincang pada hari ini, pada petang ini adalah berkenaan dengan idgham. Babul idgham. Babul idgham al-kabir. Okey. Tajuk ini berbezalah dengan tajuk-tajuk yang sebelum ni. Tajuk idgham al-kabir ini banyak perbincangannya dan banyak kena ingat huruf-hurufnya, huruf itu, huruf ini. Tapi bila kita dah bertalaki menggunakan mushaf qiraat Hamzah, dia dah jadi senang. Macam kita baca hafz, kita tak hafal pun, kadang-kadang tak hafal pun, huruf ini bila bertemu dengan ini kena masukkan, kena idghamkan. Idgham tu maknanya memasukkan. Rasa tak belajar sangat pun. Yang kita belajar idgham al-ghunnah, idgham bil ghunnah, itu jelah. Tapi di sana ada lagi mutaqaribain, mutajanisain, mutamatsilain, mutabaidain.
Yang tu kira yang level-level yang mereka yang belajar dan belajar lagi lah. Tambah lagi. Tapi kalau yang belajar biasa je untuk basic saja, dia tak bincang, dia tak mendalami sangat hukum idgham, mutaqaribah, mutajanisah, mutamathilah, tapi dia dah baca, dia boleh baca dengan betul kerana dia berpandu kepada penandaan yang ada dalam Quran. Nanti kita tengok ya. Jadi kira Hamzah pun sama. Jangan bimbang walaupun banyak, Ustaz tak minta hafal. Kalau rajin hafal lah. Kalau rajin hafal, rasa nak hafal tu banyak jugalah ya. Okey. Pertamanya Ustaz nak ceritakan ialah tentang idgham. Idgham, bahagian idgham. Dia ada dua bahagian yang besar ni ya. Kita ambil topik yang induknya, pecahan idgham ini ada dua. Sebelum kita belajar yang ma'al-runah, bil-runah dan sebagainya, sebenarnya dia ada tajuk yang atas lagi. Pecahan idgham dulu. Ya. Dia pecah kepada dua. Satu dia panggil idgham kabir. Idgham kabir. Okey. Satu lagi dia panggil idgham saghir. Sebab itu Ustaz sebut, kita belajar qiraat lain jangan bimbang. Ustaz, saya nak mantapkan hafz dulu. Betul lah nak mantapkan hafz. Kita bincang qiraat lain tapi dia akan boleh tally dengan riwayat hafz. Kita boleh tambah lagi ilmu tajwid, boleh mantapkan lagi tajwid untuk riwayat hafz. Idgham kabir, idgham saghir. Mungkin orang tak biasa dengar yang nombor satu. Kalau orang yang hanya belajar hafz, dia takkan jumpa idgham kabir. Dia takkan dibincangkan pasal idgham kabir. Dia mungkin hanya dengar perkataan idgham saghir yang nombor dua. Ataupun saghir pun dia tak pernah dibincangkan. Dia hanya jumpa idgham ma'al-runah, idgham bila-runah. Itu saja. Kalau level atau kalau kita kata pelajar yang belajar setakat riwayat hafz yang basic punya, dia akan jumpa idgham ada dua, ma'al-runnah, bila-runnah. Okey? Tapi bila kita belajar tentang qiraat, kita akan didedah dengan istilah-istilah yang lain lagi. Istilah yang lain lagi supaya kita lagi faham, lagi jelas tentang hukum-hukum tajwid. Okey, ada dua, kabir dan saghir. Clear ya? Ada kabir, ada saghir. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham kabir? Idgham kabir ialah apabila huruf yang diidghamkan itu berbaris. Pertama, idgham tu kena fahamlah maksud idgham. Nanti idgham pun tak faham. Ya, Ustaz bagi maksud idgham. Idgham maknanya memasukkan. Memasukkan huruf A masuk dalam B. Contoh kan, huruf yang pertama masukkan ke dalam huruf yang kedua. Itu dipanggil idgham. Itu dipanggil idgham. Kadang-kadang ada yang bertukar dengan dengung. Dengung, runnah. Jangan bertukar ya. Dengung tu runnah. Masuk tu dia panggil idgham. Kalau kita kata idgham kabir merujuk kepada apa? Merujuk kepada huruf yang pertama ini yang nak dimasukkan dalam huruf yang kedua ini. Huruf yang pertama ni berbaris. Dia berbaris. Huruf yang kedua ini juga berbaris. Jadi sama-sama berbaris tapi huruf pertama masuk dalam huruf kedua. Sebab itu kalau kita belajar hafz, dia tak berlaku yang huruf yang berbaris masuk ke dalam huruf yang berbaris. Secara umumnya tak ada. Tapi kalau diperincikan, dikupaskan, ada juga. Cuma tak banyak. Itu agak orang panggil, kita anggap benda yang satu, dua tu dianggap sebagai tak ada lah. Ya? Tapi kalau sebut secara umum, riwayat hafz tak berlakunya idgham kabir. Okey, tak berlaku idgham kabir. Itu secara umum ya. Baik. Jadi idgham kabir ni huruf pertama berbaris, huruf kedua juga berbaris. Huruf pertama kena masukkan ke dalam huruf yang kedua. Bila dimasuk ke dalam huruf yang kedua, maka dipanggil idgham kabir. Kabir makna apa? Besar. Masukkan dengan digunakan istilah besar. Ada kecil, ada besar. Kalau saghir, kecil. Kalau kabir, besar. Ya. Ada sebab tu kenapa dinamakan besar, kenapa dinamakan kecil. Okey. Dalam bab ini
penulis, Ustaz akan terangkan kepada tuan-tuan semua hanya bahagian pertama sahaja dulu. InsyaAllah pada petang ini kita bincang yang pertama saja, iaitu idgham kabir. Kerana bahagian yang kedua akan diterangkan dalam bab yang akan datang. Kalau sempat pada petang ini juga, kalau tak sempat minggu depan. Pada bab yang akan datanglah untuk idgham saghir. Okey, jelas ya? Baik. Hukum bagi Imam Hamzah. Kita dah clear, dah faham dah maksud idgham apa, apakah yang dimaksud dengan idgham kabir, dah faham. Sekarang nak tengok hukum. Hukum bagi qiraat Hamzah macam mana? Imam Hamzah dia baca dengan mengidghamkan huruf ta ke dalam huruf selepasnya. Huruf depan ta itu dia akan masukkan ke dalam huruf selepasnya beserta dia panjangkan, dia matkan alif yang sebelum ta. Tak tahu lagi ni kalimah mana ni. Itu poin dulu. Itu poinnya dulu ya. Huruf ta masuk ke dalam huruf depan ta. Huruf apa? Nanti lepas ni. Sebelum ta ada alif. Apakah kalimah dia tu? Nanti dulu. Gambarkan dulu. Ta masukkan huruf ke dalam huruf selepasnya. Sebelumnya ada alif. Okey. Berapa harakat panjangkan sebelum masukkan dalam huruf selepas tu? 6 harakat. Kena panjangkan 6 harakat sebelum kita idghamkan. Apakah kalimah-kalimahnya? Okey, ini kalimah-kalimah yang dikhususkan pada ni. Okey. Di dalam sad. Yang kedua, tak dimasuk ke dalam huruf zai. Yang ketiga, tak masuk dalam huruf dal. Sedang dalam surah As-Saffat ayat 1 hingga ayat 3 dibaca dengan hukum idgham kabir. Cuba tengok di bawah tak jumpa sad tu. Tak jumpa sad was-saffat. Kita baca hafs, kita kena hidupkan ta tu sebab ta berbaris. Bunyi ti sebab ta berbaris. Was-saffati saffa, was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dhikra. Itu bacaan hafs, kita akan clearkan bunyi ta baris bawah. Ya. Tapi bila kita baca dengan idgham kabir bagi qiraat Hamzah, ta yang berbaris kita matikan. Dia hidup. Tuan-tuan dan puan-puan kena matikan dulu. Orang tu hidup. Orang tu hidup ya. Kena matikan dulu. Macam mana nak matikan orang yang hidup ni ya? Bukan nak mengajar nak membunuh orang ni, nak gambarkan kepada kita penamaan kabir tadi. Yang hidup nak masukkan, nak tanamkan dalam kubur. Bayangkan contohnya. Yang hidup nak tanamkan dalam kubur. Susah ke tak susah? Susahlah. Kerja besar ke kerja kecil? Kerja besarlah. Sebab dia kena matikan dulu. Tapi kalau yang dah mati, masukkan dalam kubur, senang tak kerja? Senang. Tanam je kan? Senang. Itu saghir. Benda kecil lah. Nak bandingkan yang hidup. Itu penamaan kenapa yang ni besar, kenapa yang ni kecil. Ya? Okey. Jelas yang tu. Jadi ta tu berbaris bawah, kita matikan dia. Bila matikan dia tu satu hal. Kita masukkan dalam sad sebab itu ada tanda bersabdu. Bersabdu. Boleh nampak kan? Rasanya boleh nampak kan? Boleh font tu dah besarkan sikit. Saya harap-harapnya dah nampak lah. Kalau tak nampak boleh buka Quran surah Saffat. Okey. Jadi macam mana nak baca ni? Kita sebelum masukkan ta dalam sad, ta dalam zai, ta dalam dal, panjangkan dulu alif sebelum tu 6 harakat. Yang tu memang 6 lah, mak lazim. Kita pun belajar hafs kan, mak lazim kena 6 harakat. Mak lazim apa ni? Kalimi musaqqal. Cukup 6. Fa kena 6 juga. Bezalah dengan hafs. Kenapa kena 6? Tadi dah sebut
kena panjangkan dulu 6 harakat. Wassaffa. Dah cukup 6 harakat, masukkan dalam sad, tekankan pada sad. Wassaffa, as-saffa. Fa-as-saffa. Ta dah hilang, jangan letak lagi lidah pada ta, terus pada huruf sad. Okey, itu satu. Fazajira, ra tu panjanglah. Fazajira. Dah cukup 6. Ra zajra, masuk dalam zai. Jangan lagi sebut ta. Fattaliyat dzikra, masukkan dalam dal. Jadi itu bacaan ayat 1 sampai ayat 3 bagi hamzah dibaca dengan hukum idgham kabir. Okey, senang je ya. Dalam Quran dia, sebab itu saya sebut, kalau kita tak ingat pun tak ada masalah. Dah tengok di Quran dia memang ditanda macam tu, seperti mana Ustaz tunjuk di skrin tu, dia memang letak tanda panjang, ta tak ada baris. Bila dah tak ada baris, jangan bacalah. Jangan baca. Sad ada sabdu, zai ada sabdu, zal ada sabdu. Tekanlah. Mana kalau ada sabdu kita kena tekan. Ya. Okey. Selesai surah Safat, surah Adz-Dzariyat. Ayat pertama sama juga, ta masukkan dalam zal, wadz-dzariyat dzarwa, ya dzarwa. Okey, panjangkan 6 harakat. Baik. Ustaz nak dengar daripada tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak cuba baca ayat tu, surah As-Saffat. Kita bagi pula ramai yang boleh baca ayat 2 orang lain, ayat 3 orang lain. Surah Az-Zariyat orang lain pula. Jadi boleh dengar ramai. Nak cuba, boleh cuba baca ya. Salah yang memang kita cuba baiki. Okey. Silakan. Okey, Kak Aisyah Ahmad. Silakan Kak Aisyah. Baguslah Kak Aisyah, selalu respon. Saya cuba Ustaz. Boleh on video. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zariyat ini Safat. Wasafat yang wasafat saja ayat 1. Yang pertama wasafat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasafat. Tak cukup kuat pada sad, tak cukup kuat tekanan pada sad. Tekan lagi. Fas. Tekan. Fas-saffa. Fas-saffa. Was-saffa. Betul tak? Okey, betul. Okey, betul. Jadi macam kita baca waladdallin dalam surah Fatihah kan? Waladdall. Kita tekan dallin. Kalau kita sekadar do, 6 cukup 6. Dallin. Kita letak ringan je pada lam, salah. Itu dallin. Salah dan boleh membatalkan Fatihah. Boleh membatalkan Fatihah kalau kita tak tekan pada lam. Ini surah Safat tak adalah sampai membatalkan solat kerana dia bukan daripada Kita nak kena kontrol nafas Ustaz kena nak belajar panjangkan nafas. Betul. 6 campur 6 12. Semput juga Ustaz. jangan habis minyak tengah jalan tu dah. Itulah pancit. Okey, baik. Okey, yang kedua Fazajira Tizajira. Okey. Silakan Ustaz. Okey, Kak Maimunah sila on video. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fazajira. Mungkin line internet tak kuat kot. Tak keluar. Okey, jadi okey. Alhamdulillah okey. Selesai. Betul. Yang ketiga pula saya pun nak cuba. Fattaliyat. Saya cuba Ustaz. Siti Marianu. Saya cuba.
Okey, silakan. Fattaliyaz zikra. Okey, betul. 6 harakat dan tekan pada dal. Okey, betul lah tu. Senang je. Panjangkan 6, cukup 6. Tekan pada huruf selepas daripada ta. Betul lah tu bacaannya. Okey, yang seterusnya surah Az-Zariyat ayat pertama. Okey, silakan Kak Zarina. Kak Zarina apa ni? Cuba bacakan. Nampak tu ada tak on mic. Tak on mic dan tak on video. Tak dengar dan tak nampak. Boleh ke? Nak cuba baca ke atau macam mana? Mungkin tak. Okey, orang lain. Siapa nak cuba? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, okey, Kak Nayati. Okey. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waz-zariyaz zarwa. Okey. Alhamdulillah. Baik, rasanya dah 4 orang cuba baca. Ustaz anggap yang lain pun dah boleh ya. Boleh nampak kaedah cara nak sebutnya macam mana. Baik, selesai ni. Kita pindah kepada yang seterusnya. Okey, seterusnya. Iaitu surah Al-Mursalat. Dimasukkan ta ke dalam huruf zal. Dimasukkan ta ke dalam huruf zal. Falmulqiyati dzikra. Okey. Dan juga surah Al-Adiyat huruf ta bertemu dengan huruf sad. Huruf ta bertemu dengan huruf sad. Falmughirati subha. Cuma lihat pada petak yang di sebelah itu, ini sekarang bukan hamzah lagi. Kenapa Ustaz kata bukan hamzah lagi? Kerana di antara dua perawi itu, keduanya adalah berbeza cara bacaan, beza dari segi jumlah wajah. Di mana Khalad dia boleh baca dengan dua wajah. Khalad boleh baca dengan idgham, boleh juga baca dengan izhar. Dia boleh baca idgham, boleh baca izhar. Tapi Khalaf hanya dibaca dengan satu wajah saja, iaitu dibaca dengan izhar sahaja. Itu ada beza di antara dua perawi tersebut. Okey. Baik, jadi kalau kita bacakan dengan wajah izhar seperti Hafs lah. Falmulqiyati dzikra, falmughirati subha. Itu macam Hafs. Seperti mana Hafs. Itu salah satu daripada wajah bagi Khalad dan itu adalah bacaan bagi Khalaf. Okey. Baik, kalau kita tengok macam mana pula bacaan bagi Khalad untuk wajahnya yang kedua, di mana boleh juga baca dengan idgham. Ini contohnya, ini surah Al-Mursalat ayat yang ke-5, falmulqiyati dzikra, dimasukkan ta ke dalam huruf zal, maka jangan lupa panjangkan terlebih dahulu 6 harakat. Ya, panjangkan lebih dahulu 6 harakat sebelum idgham. Macam mana? Falmulqiyaz dzikra, tekan pada zal. Falmulqiyaz dzikra. Okey? Kalau izhar dah tak adalah. Okey. Yang seterusnya falmughirati subha pun sama. Kalau baca idgham, falmughiras subha, falmughiras subha. Itu cara idgham kabir. Okey. Siapa nak cuba baca bagi Khalad pada ayat ini? Boleh dua wajah, izhar boleh, idgham boleh, baca kedua-dua wajah. Zikra. Okey, silakan. Siapa? Kak Siti Nora. Ya, saya. Okey, Kak Siti Nora. Baik. Baca dua wajah. Khalad boleh izhar, boleh idgham. Baca idgham dulu, lepas tu baca izhar. Falmulkiya zikra. Okey, Okay. sekali
sekali lagi. Falmulkiyat zikra. Okey, sekarang izhar. Falmulkiyat zikra. Tak, yang izhar, bila kata izhar macam ni. Izharnya macam ni je. Ta dah berbaris. Okey, yang ni. Mana? Ni, Fal- yang ni nampak tak? Falkiyat Baca hidupkan ta baris bawah. Seperti hafs lah. Seperti hafs. Falmulkiyat zikra. Betul tak? Ustaz? Ya tu 2 harakat. Ya dua harakat je. Falmulqiyati dzikra. Falmulkiyat zikra. Okey, betul. Baik, sekarang kita bagi pada yang lain pula. Nak cuba baca sama. Falmughirati subha. Cuba baca riwayat Khalaf, kemudian baca Khallad. Siapa nak cuba baca? Pertama baca Khalaf, kemudian baca Khallad. Okey, Khalaf kemudian Khallad. Silakan. Kak cuba Ustaz. Okey, Kak Normawati. Nampak ada angkat tangan. Oh, tak angkat tangan. Kak Normawati dulu. Silakan Kak Normawati. Okey, baca khalaf dulu ya, izhar Ustaz. Baca Khalaf izhar dulu. Betul. Falmughirati subha. Okey, baca Khallad. Khalad baca idgham Okey. Falmughirat subha. Panjangkan sikit lagi 6 harakat. Falmughirat subha. Okey, boleh. Jadi Khallad boleh dua wajah. Dia idgham boleh, izhar pun boleh. Tapi tak baca dah izhar tadi kerana dah baca awal tadi semasa baca Khalaf. Kalau kita talaki dengan guru kita nak talaki dua-dua riwayat sekaligus, Ustaz, saya nak talaki qiraat Hamzah, saya nak baca Khalaf dan Khalad serentak. Nak baca serentak. Jadi bila kita nak baca serentak Khalaf dengan Khalad, gabung dua-dua riwayat, maka yang jadi pilotnya ialah Khalaf. Bermakna dalam ayat ini falmughirati subha, Khalaf baca macam mana? Khalaf baca izhar. Maka kita nak dahulukan Khalaf dengan izhar. Falmughirati subha, itu Khalaf. Dan dalam masa yang sama itu adalah bacaan wajah bagi Khallad. Maka untuk yang kali kedua kita baca ialah wajah idgham bagi Khallad. Falmughiras subha. Khallad boleh berapa wajah? 2 wajah. Yang izhar tak perlu baca kerana dia dah ikut sama-sama dengan Khalaf yang pertama tadi. Boleh faham tak? Ya, itu caranya ya. Okey. Baik. Kemudian okey. Tuan-tuan dan puan dalam message tu di Zoom kita di Facebook masuk dalam private group yang qiraat Hamzah, jawapannya ialah Hamzah. Sebab Ustaz tanya nak belajar qiraat apa? Dalam soalan tu nak belajar qiraat apa? Jawapannya ialah Hamzah. Ya. 1 3. Okey, betul. Yang tadi yang pertama Ustaz bentangkan tadi daripada surah As-Saffat tadi satu wajah je. Iaitu idgham kabir ya. Yang kita bincang tadi ayat 1 hingga 3 surah As-Saffat ini satu wajah je. Wadzariyati darwa satu wajah je. Siapa satu wajah? Khalaf dan Khallad. Tapi masuk yang ni pula lain. Bagi Khallad 2 wajah, bagi Khalaf 1 wajah. Macam mana nak ingat? Ini soalannya yang hebat ni. Soalan macam mana nak ingat? Ustaz pun nak cakap macam mana nak ingat. Macam tuan-tuan dan puan-puan masih tuan-tuan dan puan-puan dah ingat surah Al-Fatihah macam mana? Macam itulah. Formulanya ialah macam mana? Kena hafal. Kalau Ustaz kena hafal, yang tu hafal, yang ni hafal, memanglah kena hafal. Tapi kalau tak hafal, boleh juga rasanya kalau tak hafal, kita selalu baca. Lama-lama dia ingatlah. Macam orang dulu kan, ataupun orang sekarang pun samalah. Kalau dia baca surah Yasin setiap malam,
ataupun siap malam Jumaat, baca Yasin. Dia tak pernah hafal. Tapi kalau dia dengar baca Yasin tu ada salah apa-apa, dia boleh tegur. Ataupun dia sendiri boleh baca lah. Boleh baca cuma sakut-sakut, itu biasa. Sebab dia tak lalui proses menghafal. Dia cuma lalui proses membaca. Berulang-ulang kali, insya-Allah lama-lama ingatlah. Ya. Yang ni nak bagi formula pun tak ada formula. Ya, tak ada formula. Okey. Baik. Macam idgham ma'al-ghunnah lah dulu tuan-tuan puan-puan hafal dulu idgham ma'al-ghunnah ya wa minum kan. Idgham bila ghunnah lam ra iza halqin 6 huruf iqlab ikhfa semua tu kan kita melalui proses kita hafal juga dulu ya. Mungkin makan masa sikit, lama-lama dapatlah. Baik. Tapi seperti mana yang Ustaz sebut tadi, jangan bimbang kalau tak ingat huruf ini, kita pakai Quran qiraat Hamzah, dia dah ada tanda, dah siap tanda pun. Kalau tanda macam ni fahamlah baca macam mana. Kan? Kita boleh fahamlah. Oh, ada tanda panjang, kena panjanglah ni. Fal mulqiyat, nak baca berapa harakat? Automatik kalau kita belajar, kita faham konsepnya, huruf mati bertemu dengan huruf depannya ada sabdu, sebelumnya ada mat. Dari segi konsepnya ialah kena panjangkan 6 harakat. Itu kaedahnya. Umum. Ya. Okey. Baik, ini pun sama. Ta bertemu dengan ta. Ta bertemu dengan okey. Bila ta bertemu dengan ta, ayat 81 ni khusus ya. Khusus ayat 81 surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 81. Ayatnya wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata Boleh buka di Quran surah An-Nisa ya, kalau nak tengok surah An-Nisa ayat 81. Boleh lihat di halaman yang ke 91 Ustaz. Ya, 91 ya, terima kasih. 91 kalau nak buat penandaan terus. Jadi dalam ayat tu bila kita sampai pada ayat 81 surah An-Nisa ini, bagi Imam Hamzah dibaca dengan idgham kabir ke saghir. Kita bincang tentang idgham kabir. Ya, huruf baris masukkan ke dalam huruf berbaris, itu adalah definisi kepada idgham kabir. Bayyata ta'ifah. Kalau kita baca Hafs, kita jelaskan bunyi ta. Bayyata bunyi ta, ta'ifah. Kalau baca masukkan ta, masukkan ta itu berbaris, maka mati dulu. Proses dia mati dulu. Lepas matikan baru boleh bawa masuk. Itu proses. Kalau ta dah mati, masuk terus. Ini hidup lagi, matikan dulu. Bawa masuk dalam ta. Cuma jangan keliru. Di sini ada mat. Huruf ya tak ada mat. Jadi baca panjang, jangan buat bayyat ta'ifah macam wala'ad apa ni surah tadi. Yang wasafa itu dah memang ada alif. Yang ni tak ada. Okey, kalau kita tengok Quran kalam Quran qiraat Hamzah, dia buat macam ni. Qiraat Hamzah. Nampak dah ada baris. Tak ada baris. Ta ada sabdu, fahamlah. Mungkin kita kalau kita tak laki guna Hamzah, kita hafal, mungkin kita tak perasan asalnya apa. Tapi kita baca mengikut penandaan. Rasa tahu penandaan macam ni menunjukkan apa. Ada baris nak baca macam mana? Tak ada baris. Tak perlu dia sebut lagi sebab depannya ada huruf bersabdu. Fahamlah tu. Fahamnya ialah ta dah tak disebut. Terus sebut ta. Bayyat ta'ifah. Bayyat ta'ifah. Kan? Okey. Baik. Wa yaqulu ta'atun fa idza barazu min 'indika
ta'ifatum minhum ghairu alladhi taqul. Okey, baik. Buku siapa nak cuba baca ayat ini, complete daripada ayat 81 surah An-Nisa. Kita bagi peluang yang belum lagi cuba baca. Okey, Kak Nuraisyah. Okey, Kak Nuraisyah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna Wa yaquluna ta'ifatum fa idza barazu min Sekali lagi. Sekali lagi. Apa tu? Wa yaqulun. Sekali lagi. Wa yaquluna ta'atum fa idza Kenapa panjang? Kenapa panjangkan to? Kenapa Panjang panjangkan sangat? to? Keluar Panjang tak boleh sangat. kata Sasul kot kira ulang. Dia 2 rakaat je ya. Okey. Wa yaquluna ta'atum fa idza barazu min indika bayyat ta'ifatum minhum tak nampak Ustaz. Bayyat ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Okey. Boleh. Jadi yang tadi tersilap pada ta'atun saja. Okey, yang ni pun satu wajahnya. Kak Ros, yang ni satu wajah je, iaitu idgham. Idgham kabir. Tak boleh baca izhar. Dalam Qurannya buat begini je. Khalaf la wajah je. Okey, terus bayyat ta'ifatun. Macam tu. Boleh? Baik. Pada ayat 36 surah An-Naml. Petang ni banyak poin. Banyak yang, tapi bukan banyak yang perlu ingat. Jangan bimbang. Tak perlu ingat, tak perlu ingatlah kalau tak nak hafal. Begitulah boleh cakap. Kalau nak ingat kena hafal. Okey. Yang ni ayat 36 surah An-Naml. Ayat 36 surah An-Naml. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimal. Okey. Imam Hamzah, kita tengok di skrin. Imam Hamzah mengidghamkan nun pertama. Dia idghamkan nun pertama. Mana nun pertama? Ini nun pertama. Ke dalam nun kedua, ini nun kedua. Okey, ada dua nun. Masukkan nun pertama dalam nun kedua. Dan sebelum masukkan nun pertama dalam nun kedua, oleh kerana sebelum nun pertama ada mat. Ada waw. Waw tu huruf mat. Jadi memang kaedah umumnya bila huruf mat bertemu dengan huruf yang mati, dia kena panjangkan 6 harakat. Dia panjangkan 6 harakat. Nampak berbaris tapi asalnya mati. Macam waladdallin. Nampak lam berbaris, memang lam berbaris, baris bawah, tapi asalnya ada double lam. Kena faham? Dallin. Akan timbul soalan, kenapa panjang sampai 6? Kerana asalnya ada alif, selepasnya ada lam pertama mati, lam kedua berbaris. Tapi dalam penulisan, dia cuma letak satu saja. Dia letak satu lagi, dia letak tanda sabdu. Fahamlah di situ kalau sabdu, pada kebanyakan keadaannya ialah menunjukkan huruf itu double. Huruf itu double tapi dia buat satu je. Okey, dia dah wakilkan pada sabdu. Jadi di sini ada waw, maka panjangkanlah. Du tu panjangkan dulu 6 harakat. Okey, bacaannya qatumidu pandu. Okey, cukup. Dah cukup 6.
Nun ada sabdu. Nun ada sabdu. Sebab nun bertemu nun kena masukkan, dan sifat pada nun ini bila bersabdu, nak buat apa bila bersabdu? Ini pun kaedah yang umum. Basic punya tajwid, nun bersabdu kena baca apa? Kena dengung. 2 harakat. Kan? Nun dengan mim bersabdu kan? Kita belajar wajib al-gunah kan? Itu kena dengung. Qala atumiddun. Kena ni. Faham tak? Kena dengung. Tapi lam sabdu jangan dengung. Waladdallin. Salah gitu. Sebab dia huruf lam tak ada sifat dengung. Okey? Jadi di sini atumidduni bimal. Adalah sedikit perbezaan lah dengan hafs tak ada ya selepas nun, tapi hamzah ada ya. Ini kita akan belajar nantilah. Ya itu apa nama ya ni, nama istilah bagi ya tu kita akan belajar nanti. Baik, Kak Hafsah nak cuba baca ke? On mic, Kak Hafsah. Saya nak tanya. Oh, nak tanya. Okey. Yang Ustaz baca ni tadi yang lepas du panjang tu ikhfa ke terus masuk pada nun dengung? Dia tak ada ikhfa di sini. Nun bertemu Terus dengan masuk. nun. Okey, silap saya. Terima kasih Ustaz. Okey, tapi dengung tu tak ada ya, Kak Abah. Dengung tu tak ada. Dun. Gitu. Okey. Nak cuba baca, terus bacalah Kak Hafsah sambil dah tanya tu, terus bacalah. Boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ni bimal. Ni 2 harakat Ustaz. Ni 2 harakat. Okey, sekali lagi ada buat suara putus. Qala atumidduni bimal. Okey, baik, betul. Panjangkan 6, dengung jangan lupa, panjangkan nun baris bawah 2 harakat. Itu bacaan hamzah lah tu, ya. Okey, selesai. Selesailah tajuk tadi. Okey, sekarang kita nak bincang pasal izhar dan idgham. Yang idgham kata ya. Ustaz, saya tengok dalam Quran dia tak ada tanda panjang tu Ustaz. Tak jumpa wajah. Tak jumpa wajah. Tak jumpa wajah. Siapa yang bertanya ni? Rashid Ustaz. Rashid. Okey, yang mana Yang tadi ya. Atumiddun. Oh, yang atumiddun ni boleh tapi, tengok dalam surah An-Naml di muka surat 380. 380. 380. Okey, 380. Okey, kita tengok 377. Ada mat di atas waw. Nanti nak tengok Haji buka Quran riwayat apa? Saya Khalaf. Riwayat Khalaf. Riwayat Khalaf. Ya. Riwayat Khalaf. Okey. Riwayat Khalaf, Quran riwayat Khalaf. Ini ayat daripada ayat 36. Ya. Okey, baik. Okey, di sini bagi kira hamzah tak nak tengok pun tak nampak. Nanti Ustaz tunjuk ya. 380. Okey. Saya tunjuk. Yang Quran tu riwayat Khalaf, di sebelahnya ada tulis Quran riwayat Khalat ke? Yang tu ada halaf saja. Khalaf saja Ustaz. Warna hijau. Kalau yang dua-dua Quran tu riwayat ada. Khalaf saja. Kalau yang dua-dua tu ada mat.
Okey, yang Quran riwayat khalaf sahaja tak ada mat. Tak ada. Kata waw tak ada mat. Atau waw tak ada mat. Atas nun ada sabdu tak? Atas nun ada sabdu, ada ya. Okey, atas nun ada sabdu, atas nun ada sabdu dan ada ya selepasnya. Jadi kita kena tengok kepada kaedah umumnya macam mana yang kita belajar dari segi kaedah tajwidnya. Sekejap Ustaz tunjuk kepada tuan-tuan semua. Okey. Nampak tak Ustaz tunjuk sekarang ni? Tak ada Ustaz. Tak ada, tak keluar? Tak keluar Tak tak? Tak keluar lagi lah tu. Dah Okey. keluar belum? Dah. Dah. Okey. Nampak tak ayat di kat atas ni? Ustaz tunjuk ini daripada Quran Qiraat Hamzah ya. Okey. Ya. Nampak? Ya, Ada mat kan? ada Ustaz. Okey, maknanya tuan-tuan yang Quran tak ada mat tu letaklah tanda mat. Letaklah tanda mat. Itu kaedah yang umum basic punya tajwid. Apabila huruf mat bertemu dengan huruf bersabdu, automatik dia kena panjang 6 harakat. Dia jadi lazim. Ya, dah jadi mat lazim. Ustaz sini tak ada mat. Tandalah. Adalah tu sedikit sebanyak kesilapan dari segi penandaan. Dari segi penandaan itu kita perlu talaki. Sebab tu Quran yang hafs kita yang dijual di tempat kita di negara Malaysia khususnya ada kelulusan KDN, ada semakan Lujnah Pentasir. Tapi banyaknya kita Quran-Quran Qiraat masih belum lagi sepenuhnya jenah. Jadi sebab itu datangnya Quran-Quran daripada pelbagai, dan kalau kita tengok tu adalah beberapa dan lebih lagi kalau ambil daripada internet lagilah ada kesalahan yang perlu kita hati-hati untuk sebagai panduan, tapi tak boleh lari daripada lelaki juga ya. Boleh? Okey je. Okey, saya kembali kepada slide. Boleh kalau yang tak ada tanda tu. Tanda ya. Kalau tak ada tanda tadi, kena letak tanda. Ya Kak Siti. Kalau ikut dalam haf kita kan qala atumidu nani tu tak panjang kan, dari dalam hamzah ni memang kita letak ya di situ. Ya. Ya betul. Kalau kita Quran hafs kita memang tak ada ya. Ya. Hafs kita tak ada ya, tapi kalau hamzah dia ada huruf ya selepas daripada nun. Selepas daripada nun. Okey, sama. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Itu belum sampai lagi tajuknya yang kita akan bincang ni. Biasa tajuk berkenaan dengan huruf ya yang tak ada bagi hafs. Qiraat ni ada, dia duduk di tajuk yang terakhir biasanya. Dalam kitab-kitab metodologi, kitab usul, dia letak di bahagian akhir sekali. Ya? Baik. Okey. Terus. Masuk bab izhar dan idgham. Izhar dan idgham. Perbincangan hukum dalam bab ini hanya melibatkan idgham saghir. Alhamdulillah kita dapat juga masuk petang ini tajuk idgham saghir. Tadi kita dah bincang kabir. Dah faham ya? Itu je tempat-tempat yang berlaku idgham kabir. Siapa yang tahu kalau dah tuan-tuan dan puan-puan dah belajar, ada tak berlaku hukum idgham kabir? Siapa yang tahu? Ada tak dalam bacaan hafs berlaku hukum idgham kabir? Tidak. Tak ada Saghir aja. Ada saghir je. Sebab kita dah faham huruf idgham kabir ni huruf sama-sama berbaris kan. Itu seperti yang tak sebut tadilah di awalnya, memang kalau kita belajar secara umum dia tidak akan jumpa hukum idgham kabir. Tapi kalau kita belajar lagi belik buku kitab lagi,
masuk bengkel, masuk kursus apa semua tu mungkin akan lupa. Yang disebut saya juga ada idgham kabir. Wah, ada idgham kabir. Dekat mana idgham kabir dalam bacaan Hafs? Okey. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya. Idgham kabir Ha. dalam Hafs tak ada Bukan ada ke? Kalau macam lam berbaris jumpa dengan lam berbaris. Bukan idgham kabir ke tu? Lam Contoh-contoh lah. berbaris jumpa lam Maksud bukan berbaris lam saja, jumpa lam huruf-huruf berbaris. yang maksud definisi idgham kabir, dua huruf yang berbaris kan? Maksud idgham kabir betul tak? Kan saya yang salah. Betul. Maksud idgham kabir ialah huruf berbaris Dua masukkan huruf yang ke dalam berbaris. huruf berbaris. Betul. Tapi dalam Hafs ada, cumanya kita tak gunakan konsep idgham kat situ kan, kita suruh baca je, tak ada konsep, tak ada apa maksud saya, tak ada, kita tak idgham kan. Kita tak idgham. Kalau kita tak idghamkan, dia tak panggil idgham kabir lah. Betul tak? Itulah mungkin saya salah faham lah kat sini kat ni. Tapi dah betul lah sebut tu. Maknanya idgham kabir maksudnya huruf yang berbaris masukkan ke dalam huruf berbaris. Itu konsep idgham kabir. Jadi dalam Hafs soalannya ada ke tak ada idgham kabir? Jawapannya ada. Ada kan? Jawapannya ada. Antaranya ialah dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf yang kita baca malaka la ta'manna. Pasal tak? Yang kita ismam. Pasal tak yang kita ismam tu? Asalnya apa? Asalnya malaka la ta'manuna. Asal ada satu baris depan, satu baris atas. Kan dua-dua berbaris kan? Tapi bila baca bunyi tak nun baris depan, tak bunyi. Kenapa tak bunyi? Kerana kita dah idgham. Itu idgham apa nama? Idgham kabir. Cuma dalam bacaan kita dia isyaratkan. Walaupun dia dah idgham, dia tak idghamkan sepenuhnya, tapi dia ada buat bacaan dengan ismam, muncungkan kedua bibir mulut. Ya, betul tak? Ismam kan? Malaka la ta'manna. Kabir dah berlaku, idgham kabir dah berlaku. Cuma tambah lagi ada ismam tersebut. Itulah. Jadi itu penambahan info saja ya. Nak sentuh, nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan idgham bagi riwayat Hafs. Baik. Terima kasih Ustaz. Dalam sama perbincangan berkenaan idgham saghir pula. Idgham saghir. Maksud idgham saghir ialah huruf yang diidghamkan itu mati. Mana huruf pertama mati, huruf kedua berbaris. Okey, huruf kedua berbaris. Kita tengok. Perkara pertama ialah zikru dzal id. Ustaz. Boleh saya tanya sikit Ustaz? Siapa yang bertanya ni? Tak jumpa. Rashid yang tadi Ustaz. Oh, Rashid. Okey. Buka video tu Buka video. Buka video senang letaknya. Bukan apa nak cepat respon tengok tuan. Okey. Ya, silakan. Saya nak tanya ke ayat yang tadi Ustaz, perkataan tadi, kalau kita nak wakaf kat situ macam mana Ustaz? Nak wakaf sama jugalah. Sama juga kita baca qala atumiduni. Tetap 6 harakat. Tapi ya tu kena sebut atau kita? Ya tu tetap dibaca. Oh ya tetap dibaca Ustaz. Ya tetap dibaca. Kalau kita belajar qiraat yang lain pula, kita akan belajar kalau kita belajar qiraat lain pula, ada pula qiraat tu yang mana ya itu hanya dibaca bila sambung saja. Bila berhenti tak ada. Bila berhenti tak. Senang Ustaz sebut, ini tajuk dipanggil ya zaidah. Ya zaidah. Kalau belajar qiraat dia ada istilah ya zaidah, duduk tajuk terakhir sekali. Nanti kita akan jumpa tajuk tu. Ada tempat-tempat tertentu yang mana Hafs tak ada ya, Hamzah ada ya. Boleh? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Baik. Terus
Ya. Okey. Kan. Betul lah tu Kak Ros. Makan ni. Okey. Baik, Izhar. Okey. Yang ni kita dah sebut tadi. Okey. Zal iz. Maknanya sebutan huruf zal pada kalimah iz. Kalimah iz ada huruf apa? Ada huruf zal. Huruf zal. Jadi khusus bagi Khalad. Khalad. Boleh faham kalau Ustaz sebut Khalad, khalaf tak termasuk. Tapi kalau Ustaz kata Hamzah, khalaf dengan Khalad serentak. Okey, itu istilah ya. Kalau kita sebut Khalad, ini perawi. Bermakna perawi yang satu lagi mungkin bacaannya lain. Itu imam. Bila sebut imam, faham, muridnya sama. Walaupun cara bacaannya. Jadi iz ada huruf dal, masukkan ke dalam huruf-huruf sofir. Kalau belajar hafz sifat-sifat huruf, dia dah tahulah ni sifat huruf yang bersifat sofir. Ada 3, sod, sin, zai. Yang ni boleh yang ni formulanya macam mana nak ingat Ustaz? Itulah hafalnya. Zal masuk huruf sofir, selesai. Okey. Jadi kena idgham. Zal bertemu sad, zal bertemu sin, zal bertemu zai. Siapa yang idgham? Khalad. Okey, saya ambil contoh. Contohnya. Nampak tak? Okey, kita tengok contoh ya yang bertemu dengan surah An-Nur ayat 12. Ini contoh ya. Bila kata contoh, tempat lain ada lagi lah tu. Ustaz tak masukkan semua, banyak. Ya, banyak. Jadi kita just ambil contoh misal supaya kita boleh faham. Nanti kalau jumpa lagi, itu jugalah cara bacaannya. Jadi surah An-Nur ayat 12. Kalau baca hafz, sebab itu kita baca hafz, tempat-tempat yang macam ni, yang ada qiraat yang baca dengan idgham, kita lebih berhati-hati supaya tak bertukar riwayat. Tak berlaku orang dengar tu, dia ni izhar ke idgham. Faham tak? Sebab tu selalu sebut faedah belajar qiraat 2 in 1. Belajar qiraat hamzah tapi nak mantapkan hafz. Kita lagi cermat baca. Kita tahu di sini tak clearkan bunyi, mungkin akan orang dengar mungkin ataupun kita sendiri tak perasan. Kita dah lakukan bacaan idgham. Ya, contohnya dalam surah An-Nur ayat 12 kan hujung lidah pada zal betul-betul. Sebab makhraj dia hujung lidah di hujung gigi. Letakkan hujung lidah di hujung gigi. Selesaikan baru sebut sin, sami'tumuh. Sami'tumuh. Kena pelan-pelan, kena hati-hati. Kalau tak, sami'tumuh. Terus lompat masuk dalam sin. Bermakna kita bukan baca hafz, kita dah tukar baca. Okay. Jadi, sami'tumuh. Kalau bertemu sad, sama juga. Kalau baca hafz, surah Al-Ahqaf contohnya, wa'id sarafna. Kalau bertemu dengan zai, contoh surah Al-Anfal ayat 48, wa'id zayyana. Yang surah Al-Anfal ni memang ramai. Kalau yang biasalah tak laki Ustaz jumpa, tak nampak zal dia sebut tu. Tapi dia terus masuk dalam zai, bermakna dia bukan baca hafz lagi. Lagipun dalam Quran hafz kita, senang kita tahu yang ni tak boleh idgham, kena izhar. Apa penandanya? Ada tanda ada tanda mati atas huruf za. Setiap huruf yang ada tanda mati menunjukkan huruf itu kena baca dengan jelas, kena baca dengan nyata, kena baca dengan terang. Tapi kalau perhatikan di bawah tu yang Ustaz masukkan dalam slide tu, yang bawah tu contoh daripada surah Al-Anfal, zal dah tak ada tanda mati. Adakah zal tu tak mati? Dia mati. Tapi dah tak diletakkan tanda mati, depannya ada sabdu, fahamlah di situ berlakunya hukum apa? Idgham. Saghir ke kabir?
Saghir kabir itu mati. Maknanya dia jadi idgham saghir. Jangan kata kabir. Kalau kabir dia berbaris, dimatikan, ya. Kalau kabir dia berbaris, dimatikan. Tapi yang ni memang dah mati, maknanya idgham saghir. Wa izzayya, agak-agaklah yang mana senang kita sebut, izhar ke idgham. Kalau contoh wa izzayyana, jawapannya ustaz tanya, ustaz juga yang jawab. Tak apalah, nak jimatkan masa kan. Jadi terus masukkan dalam zai, lagi senang kan. Wa izzayyana, kita dah tak perlu ziarah lagi, tak perlu jumpa lagi dal, tapi terus masuk dalam zai. Wa izzayyana. Faham di situnya ialah fungsi idgham apa? Fungsi idgham memudahkan bacaan. Memudahkan bacaan. Tapi setengah-setengah kabilah Arabnya senang bagi dia izhar, maka dia izhar. Yang ni pula susah nak izhar, dia perbezaan bacaan itu. Kerana kita dah sedia maklum kabilah Arab dia berbagai dialek. Ya, pelbagai dialek. Okey, dalam dialek Melayu sendiri pun berlaku juga yang ni ukuran orang Kelantan aku banyak idgham. Banyak idgham. Awal-awal lagi dah ada idgham kadang-kadang tu. Okey, aku susah pula nak faham. Tak apalah dulu. Tinggal dulu. Okey, baik. Jelas ya? Wa id zayyana, sini baca idgham terus. Okey, saya terus pergi lagi. Terusnya ialah zikru dzal id. Zikru dzal id. Kalimah sama id, huruf yang sama dzal dimasukkan ke dalam huruf an-nat'iyyah. Huruf-huruf yang digelar sebagai an-nat'iyyah ataupun dipanggil nit'iyyah pun boleh, nat'iyyah pun boleh. Yang masyhurnya nat'iyyah. Kalau kita dah belajar tajwid, kita pernah jumpa istilah-istilah gelaran-gelaran huruf, ya. Ada apa lagi? Ada halqiyah. Ada apa lagi? Apa ni? Asawiyah. Ada asaliyah, kan? Asliyah atau asaliyah. Ada apa lagi dipanggil? Yang ni an-nat'iyyah. Jadi itu istilah-istilah yang banyak lagi. Syajriyah nanti kita jumpa lepas ni ada. Jadi kalau huruf dzal bertemu dengan huruf-huruf yang digelar sebagai nat'iyyah, dia ada 3 huruf sebenarnya, tapi di sini ta dengan dal. Ta dengan dal juga dia baca idgham. Dia baca dengan hukum idgham. Bagi siapa? Bagi Hamzah. Tadi bagi Khalad, ya. Kalau ustaz kata Khalad saja, fahamlah Khalad baca izhar lah. Kalau ustaz kata Khalad baca idgham, Khalad baca izhar tu. Kata Hamzah baca idgham, mana Khalad dengan Khalad minta, ya, sekali baca idgham. Baik. Ini kalau ustaz nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, itu adalah ini 3 huruf, ya, semua ta, da, ta, dia digelar sebagai huruf nat'iyyah. Kerana sebutannya dia sebut di kawasan ini. Ini Arab digelarkan sebagai kawasan nat'iyyah. Gua yang duduk di bahagian gusi dengan kawasan lelangit keras tu. Lelangit keras itu dipanggil nat'iyyah. Itu dapat gelaran nat'iyyah. Kalau halqiyah tu sebab keluar hurufnya di bahagian halqum, dapatlah gelaran halqiyah. Ya. Okey. Ini kalau tengok buku asal tajwid boleh fahamlah tentang nat'iyyah ke asliyah ke halqiyah ke syajariyah ke, ya. Satu. Jadi contohnya ta dengan da. Tengok yang Al-Imran ayat 124. 124 ini kalau baca Hafs kita baca dengan izhar. Ya, kita baca dengan izhar. Iz, selesaikan dal, lepas tu baru sebut ta. Taqul. Iz taqul. Ya, jangan nak cepat-cepat sehingga kan berlaku idgham. Kalau baca Hafs, contoh surah Al-Hijri ayat 52, dal bertemu dengan dal. Iz dakhalu. Iz dakhalu. Pastikan dal
masuk ke lot dia. Lot lagi. Masukkan makhraj pada makhraj dia. Iddakhalu, baru sebut dal. Jangan cepat-cepat sehingga berlaku idgham kalau baca hafs. Tapi kalau baca hamzah senang je, masuk terus. Iddakhalu. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Nampak? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Senang ya? Itu senang. Okey, selesai. Apa huruf apa? Nat'iyah 3 huruf, tolak satu saja ta. Ya, tolak satu saja ta. Sebab tak ada. Okey. Seterusnya dal. Dal ni panjang lah. Bukan panjang jugalah. Maknanya beberapa huruf. Kalau dal itu sebut pada kalimah qad. Ini kalimah khusus qad. Ia bukan semua kalimah-kalimah yang ada qad dibaca macam ni. Kalimah qad. Okey, kalimah qad. Bila dia bertemu dengan huruf yang bersifat dengan apa mustatilah tu, huruf dad lah. Istilah kan, mustatilah dapat gelaran begitu. Dengan huruf yang lisawiyah. Lisawiyah yang mana kita sebut tu lidah kita di ujung gigi sebelah atas, berlakulah sebutan bunyinya di kawasan gusi, gelaran lisawiyah. Kemudian syajariyah ataupun syariyah. Ada 3 huruf syajariyah ya. Ada jim, ada shin, ada ya, tapi yang ni hanya 2 huruf saja pertemuannya, huruf jim dengan huruf shin. Syajariyah dia merujuk kepada bahagian tengah lidah. Bahagian tengah lidah yang kita angkat naik ke langit, dapatlah gelarannya syajariyah. Asliyah sebab hujung lidah kita tekan ke bawah gigi sebelah bawah tu, maka ada 3 huruf yang digelar, dia bukan sifat, dia gelaran je. Asliyah, huruf sad, huruf zai, huruf sin. Okey? Jadi mustatilah, lisawiyah, syajariyah, asliyah, dal bertemu dengan huruf-huruf ni, kita kena baca dengan idgham shaghir. Okey, idgham shaghir. Okey, baik. Nak kata banyak pun boleh tahan jugalah. Okey, nak kata susah, tak susah bagi Ustaz. Sebab apa? Sebab dah ada ya. Ini Ustaz tunjuk gambar je lah. Boleh nampak. Ini kawasan Al-Lisawiyah tadi. Kawasan yang mana bahagian gusi, bahagian yang pegangkan gigi itu dipanggil dalam istilah Arab Al-Lisah, Al-Lusah. Jadi dinisbah kepada gelaran kepada huruf Lisawiyah. Okey. Dia bahagian lelangi atas ni ada bahagian lelangi keras, ada bahagian yang lembut. Okey. Baik, ini contoh-contohnya. Kalau tengok ini dalam Quran hafs lah. Semuanya ada tanda mati. Ada tanda mati pada dal. Fahamlah kita kalau ada tanda mati bermakna apa? Kena izhar, kena nyatakan dal. Lepas tu kita juga belajar dal ini kalau nak nyatakan dia, kena ada satu lagi sifat yang ada pada dal, qalqalah. Kena bunyi qalqalah. Wala qad, kena bunyi qalqalah. Wala qad sarrafna, wala qad zayyana. Itu hafs. Sampai bawah ya. Wala qad darabna. Tapi kalau kita baca hamzah, nampak tak? Ada tak lagi tanda mati? Dah tak ada tanda mati pada dal. Faham di situ. Okey, minta maaf ya. Hilang dari radar sekejap. Okey. Okey ke Kak Lina sekarang ni? Okey kan? Okey. Boleh dengar suara Ustaz? Okey. Okey. Tadi hilang sekejap dari radar. Baik, ini dah nak penghujung ni. Sekarang ni kita tengok dal tak ada tanda mati. Dal tak ada mati, tanda mati, depannya ada sadu, fahamlah di sini maknanya tuan-tuan dan puan-puan jangan bunyikan dal lagi. Tapi terus sebut huruf dad. Wala qad dhalla. Senang tak? Senanglah.
walaqad dhalla. Kalau hafs walaqad darabna kena bunyi qalqalah. Tapi ramai juga yang baca tak bunyikan qalqalah ya. Bila kalimah bertemu dengan dot khususnya, ramai juga yang baca tak bunyikan qalqalah dal. Khususnya bila bertemu dengan dot. Walaqad darabna bermakna dia bukan baca hafs lagi tetapi dia dah baca qiraat hamzah. Okey? Yang ni senang. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Okey, baik. Ada lagi tak? Ada lagi. Ada lagi dan lagi dan lagi. Jadi tapi oleh kerana masa kita dah pukul 6.30, jadi Ustaz stop di situ dulu. Dah selesai untuk huruf dal yang bertemu dengan huruf-huruf mustatilah yang bertemu dengan huruf yang digelar sebagai syajariyah, yang huruf yang digelar sebagai asliyah dengan huruf yang digelar sebagai lithawiyah. Jadi huruf-huruf ini diidghamkan di bawah hukum idgham shaghir. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri untuk kelas kita pada petang ini, seperti biasa kita ada yang saya ingin tanyalah. Nak tahu tuan-tuan dan puan-puan ada buat catatan ke tidak? Rasanya ada. Okey, Ustaz nak tanya dua soalan. Yang pertamanya ialah apakah yang dimaksudkan dengan idgham kabir? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Kak Ayati. Wah, hebat Kak Ayati. Orang yang pertama. Macam mana? Saya cuba ya. Nanti dulu nak tanya Hakim dulu sekejap. Tak apalah, bagi kat orang lain lah. Tak apalah, bagi kat orang lain kot. Okey lah tu kot sebab kemarin kolun ini Hamzah. Okey, silakan. Saya cuba ya Ustaz. Okey. Idgham ni bermaksud huruf yang pertama tu mestilah berbaris dan dimasukkan ke dalam huruf yang kedua tu yang berbaris juga. Okey, alhamdulillah. Tapi kalau tak belajar tak dapat jawab juga kan. Tadi kau dengan hati. Alhamdulillah. Okey, baik. Soalannya yang keduanya ialah baik. Imam Hamzah dia baca huruf zal ke dalam huruf yang lepas yang terdiri daripada huruf-huruf yang mendapat gelaran-gelaran tertentu. Soalan ustaznya ialah apakah huruf yang diidghamkan zal ke dalam huruf selepasnya yang digelar sebagai nat'iyah? Panjang soalannya. Tapi poinnya dal dimasukkan ke dalam huruf yang digelar sebagai nat'iyah. Sebutkan huruf itu. Okey, Kak Siti Mariam. Kak Siti Mariam angkat tangan. Kak Siti Mariam Yaakob. Kak Siti on mic. Huruf-huruf nat'iyah ni ada 3, ta, da dan ta. Tapi yang terlibat pada usul ni cuma huruf ta dan huruf da. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Datin Siti Mariam. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai pengajian kita, perbincangan kita pada petang ini. Tahniah kepada yang menjawab, Kak Yati dengan Kak Siti, dan juga tahniah syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sampai akhir. Mudah-mudahan dapat manfaatnya, dapat tambahkan ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan hukum tajwid, tentang usul qiraat hamzah, ilmu berkaitan dengan Al-Quranul Karim ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pembincangan kita tentang qiraat hamzah ini pada pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan lagi usia kita,
dapat bertemu pada minggu hadapan. Ya, sekali lagi kita ucap terima kasih kepada Datin Raja khususnya yang mengajukan program ini untuk kita semua, ya, dapat manfaat bersama-sama. Okey, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami ya Allah apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami apa yang kami belum tahu daripada Quran, kekuatan ya Allah agar dapat belajar Quran, dapat mengajar Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah Al-Quran juga sebagai syafaat kepada kami. Pemudahkanlah urusan kami juga ya Allah, urusan dunia dan urusan akhirat. Berkatilah rezeki kami ya Allah, berkatilah ilmu kami ya Allah, berkatilah usia kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kepada Kak Lina. Terima kasih Kak Lina. Terus sama tim-timnya Terima sekali. kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi.